Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa balik untuk kelas kita pada kali ini. Selepas ni saya akan share dekat kamu kita punya apa-apalah maklumat berkaitan kelas ni. So, kita akan buat pengajaran secara online hari ni. So, awak semua sihat ke hari ni? Sihat. Jadi sebelum kita mula kelas kita, mari kita membaca sikit umur kita ada. Hari ini seperti yang kita tahu, kita bahagi dua kelas kita. Yang separuh lagi akan berada dekat bilik kuliah dan separuh akan berada di bilik tengah. Okey. Jadi saya harap perkara-perkaranya akan memang nanti kita akan berterusan macam ni sampai ke hujung semester kamu lah. Jadi kamu kena membiasakan diri dengan norma baru ni. Pastikan bila awak masuk kelas, awak makan hand sanitizer, awak pakai awak punya face mask, kan? Dan jadi benda ni berlarutan sampai kita tak tahu bila COVID akan habis, kan? Okay, first of all, kita hari ni macam awak tahu introduction of the service, macam apa tu service dia? Kita tanya-tanya. So untuk hari ni saya akan cover pada topik 4, iaitu jenis-jenis susun alter dapur komersial. Dapur komersial ni apa? Kamu tahu? Dapur komersial. Komersial kitchen. Okey, semua tak tahu. Tak tahu? Tak tahu? Mari kita tengok video ni. So, tengok video ni. So, tengok video ni dulu. Apa? Cakap. Awak tengok ni dapur ni, awak nampak dia begitu mewah dengan dekat dalaman dia. Kalau ni macam awak nanti ada rumah sendiri, anda air ni biarkan semua orang nak ada dapur ni. Ada masalah
Okey, dah tengok video tadi. Dah. So awak boleh rumuskan apa dengan video dapur komersial tadi? Dapur idaman. Dapur idaman. Barang semua lengkap. Tengok. Lengkap. Tersusun atur. Betul. Bersih. Bersih lah. Yang penting tak ada enak. Okey. So, sebenarnya dapur komersial ni adalah bukan dapur biasa yang seperti awak tengok tadi. Dapur tadi tu ada dapur kediaman. Kalau dapur komersial ni kita gunakan untuk aktiviti yang macam kita buat operasi restoran, kita buka macam kitchen yang awak belajar sekarang ni. Itu dapur komersial. So awak kena keluar daripada skop yang awak tahu yang saya video tadi tu, dapur-dapur yang mewah itu bukan. Itu kebanyakan kalau dapur-dapur komersial ni dia menggunakan alat yang keluli, yang keras begitu. So yang ni sebelum kita pergi terus, okey. Awak lepas ni awak kena download Google Classroom. So nota apa semua saya akan ni. Tolong snap gambar kod ni, nanti masukkan ke dalam kod ni. So awak dapatkan nota, awak dapatkan kontrak PDP atau apa-apa saja, nanti saya akan bentuk. Okay, minggu depan awak akan ada tugasan. Pun saya akan uploadkan dalam ni. Okay? Okey. Alright, right. Okay. Kita pergi pada pengenalan topik kita. Topik kita hari ini kita akan terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan susun atur dapur. Lepas tu kita akan belajar open kitchen, apa itu jenis-jenis susun atur dapur, face-to-face kitchen, back-to-back, L-shaped kitchen, island, food truck, single, U-shape apa ni. Yang lagi 4 ni, saya akan bahagi tugasan awak untuk minggu depan. So hari ni kita akan belajar setakat 4 dulu jenis kitchen. Okey? Okey, yang pertama, okey, seperti tadi saya kata, apa itu definisi dapur komersial adalah bersaiz besar, luas serta dilengkapi. Lepas tu dia tahan lasak berbanding dapur dekat kediaman kita. Lepas tu dia selalunya dia akan ada undang-undang kesihatan. Kalau kata kita buka restoran atau kita buka kitchen kita sendiri, kita kena ada dengan sedia halal, kita kena ada cek dengan Kementerian Kesihatan, dan nanti semua pekerja pun perlu disuntik typhoid macam kita dekat college ni. Jadi bila awak buka operate satu-satu restoran tu, jadi dia akan perlu ada undang-undang dan syarat oleh yang dikeluarkan oleh kerajaan. Mesti awak kena ada SSM, apa semua awak nak buat sesuatu tu. So itu dapur komersial. Lepas tu kita pergi kepada keperluan dapur komersial. Keperluan dia mestilah ruang dapur tu sesuai dengan menu ditawarkan. Contoh, awak buka kedai jual western food. Tapi dalam kedai western food awak tu tak ada griller, cuma ada dapur arang je. Lepas tu macam mana awak nak operate benda tu? Kan? Okey, arang tu tak masalah. Macam kita tengok dekat Sok Bay punya dekat luar negara tu, dia ada pakai dapur arang untuk griller dia. Tapi kalau kita dapur arang yang kita bakar ikan tu pakai sabuk begitu, mana hygiene dia? Tak ada. So kita kena ada keperluan kita sesuai dengan menu. Tak apa, nanti awak masuk ke Google Classroom, awak boleh ambil slide ni ada kat sini. Jangan salah. So kalau awak try download sekarang pun boleh. Sambil-sambil saya cakap ni, download Google Classroom dekat handphone awak dan masukkan kod tadi tu. Terus boleh. Nantinya okey? Boleh. Okay, kita teruskan, tak apa, awak download, tinggalkan dia. Lepas tu, pemilihan sesuatu dapur tu mestilah sistematik. Google Classroom. Yang hijau kan? Ya. Pemilihan susun dapur, atur dapur tu mesti sistematik, kemudahan laluan khas untuk waiter dan barangan. Macam kita kena ada laluan. Kan kalau ruang tu sempit, kita butuh besar-besar, macam mana nak lalu? Kan? Betul. Memudahkan pembersihan dan sanitasi. Kita nak pembersihan tu, kita kena ada ruang juga lah. Apa nak mop pun tak ada ruang, orang dia penuh situ, macam mana kan? So, kita ni. Okay, apa ciri-ciri dapur komersial? Ciri-ciri. Kelengkapan dia. Okey. Okey. Penyusunannya. Susunan dia, okey. Aisyah. Apa dia? Tahan lama. Okey. Kita tengok kalau dapur komersial, kita mesti ada beberapa ciri lah, 6 ciri itu. Dari segi peralatan, macam yang saya cakap tadi, tahan lama, tahan lasak, lepas tu boleh guna hari-hari, selalunya guna stainless steel,
Penyediaan makanan dia mesti ada asing. Barang mentah dengan barang yang masak. Dia tak boleh campurkan sekali, nanti dia akan jadi cross contamination. Nanti dia akan menyebabkan keracunan makanan dan sebagainya. So kalau butcher tu kena potong ayam, potong daging apa, dia akan ada satu tempat. Kalau untuk yang makanan yang dah masak, satu tempat. Dekat hotel dia tak akan campur. Nanti awak pergi praktikal, awak akan tengoklah norma kehidupan kat sana. Okey. Lepas tu bahagian perkhidmatan pula, dia mesti ada pengaliran. Waiter tu, dia boleh datang, nak masuk, ambil makanan kat kita tu, dengan bagi kat pelanggan tu. Kadang-kadang, setengah tempat, dia akan buat macam ni. Waiter tu akan masuk laluan lain untuk hantar order. Dan dia pick up makanan, dia akan keluar pintu lain. So, kita sebagai customer, kita tak tahu pun dia lalui ikut pintu mana. So, kita tak nampak pun ruangan kat dapur dia tu macam mana. Itu kita kena pertimbangkan kalau kita nak buat dapur komersial ni. Seterusnya adalah penyimpanan bijak. Kita macam dekat sini kan kita ada dry store, kita ada chiller, kita ada freezer. Maksudnya ada barang perlu simpan sejuk, ada barang kita perlu simpan sejuk beku. Tak semua barang kita akan stek kat situ. Ayam pun tak kat luar, apa semua tak boleh gitu kan. Kita kena ada penyimpanan yang sistematik lah. Lepas tu bahagian masak makanan, kita kalau pergi hotel, awak nanti pergi hotel kan, kita awak praktikal. Saya sarankan awak pergi hotel. Semua awak boleh tengok banyak outlet kitchen. Dia ada Thai kitchen, dia ada Chinese kitchen, dia ada pastry kitchen, dia akan ada cool kitchen. So awak akan tengok kalau bar tu, dia ada beach bar punya kitchen. Kalau awak pergi resort, so dia akan ada. Konsep setiap restoran tu berbeza-beza. Jadi, kalau macam awak kitchen, dia masak goreng-goreng gitu je, grill apa semua. Kalau macam awak pergi Chinese kitchen, dia akan masakkan Chinese semua. Chinese cuisine, bila awak makan, kalau macam kita kat sini, kita makan nasi dulu kan. Makan, orang kata apa, macam Mak Saleh dia makan salad dulu, teh dulu. Chinese dia akan makan nasi kemudian. So first awak makan lauk dulu. First dia akan keluarkan lauk yang mahal dulu. Ikan, contohnya ikan steam, udang pun. Awak makan lauk saja. At the end, sekali awak akan makan nasi goreng. Awak rasa terkejut. Lepas tu baru dessert. Okey, dessert macam biasalah. Tapi itu dia punya ni. Itu yang awak kena belajar nanti. So dia susun atur yang cakap lah. Dia mesti ada tempat untuk ambil barang. Untuk zone style tu, maksudnya dia zone-zone lah macam saya kata tadi. Kitchen ni kat sini, kitchen ni kat sini. Okey, kita pergi pada faktor pemilihan susun atur dapur komersial. Kalau kita nak pilih, kita nak buka dapur komersial nanti awak nanti keluar mana kita tahu, mak ayah bagi modal ke, awak pinjam dengan tekun ke, awak nak buka satu restoran. Okey. So awak nak pilih dapur komersial tu saiz ruang. Awak kena tengok ruang awak. Kalau ruang sebesar bilik ini, awak tak boleh nak beli peralatan awak yang sangat-sangat besar. Kan sampai awak tak boleh, awak pun tak boleh tak ada ruang nak bergerak. Awak tak ada ruang untuk penyimpanan. Awak mesti tengok dengan saiz ruang tu sebelum awak nak beli kelengkapan. Lepas tu, keselamatan. Awak kena pilih alat barang-barang elektrik ni yang ada logo siri, dan sebagainya. Kan contoh, kan kita boleh peti ais sekarang. Kamu siapa kan yang baru-baru ni boleh peti ais. Dia ada 3 bintang, 5 bintang, apa semua tu. Tahap penggunaan tenaga. Betul. Itu tahap penggunaan tenaga. Kalau dia 3 bintang, maksudnya dia kurang cekap menggunakan tenaga. Kalau dia 5 bintang, maksudnya dia jimat elektrik. Dia tak terlalu gunakan elektrik supply tu banyak. So jadi awak kena tengok tu. Selalu di hotel, kalau awak pergi hotel atau pergi mana, dia akan guna brand jenama Berjaya. Brand Berjaya tu, orang kata apa? Bukanlah kata Berjaya menang tu, tak. Dia peti ais, chiller, freezer jenama Berjaya. Lepas tu mixer jenama Berjaya. Dia memang untuk industrial punya, memang dia sangat kuat. Kalau awak nanti kan, kita tak tahu. Salah seorang pergi kita akan operate restoran ke apa kan, memang belilah brand Berjaya dia. Berjaya. Lepas tu, okey, keselamatan. Keselamatan ni penyusunan tidak menghalang laluan pergerakan. Macam ni lah. Lantai dia pilih tile yang licin. Jadi, bila bawa barang dengan minyak lagi, slippery, memang kita akan jatuh. Muka dia kenapa? Muka pula kena meja. Lepas tu, ada pula papan tu timpa kepala dia.
Apa itu? Macam apa kat leri macam periuk ke senduk itulah. Yang baju dia minum. Kesian kan? Kesian dah. Terpasang. Lepas tu saya seorang mesti memanfaatkan setiap rezeki. Kalau awak tu ada bilik, jadikan bilik tu store ke apa ke. Jangan biar begitu sahaja. Benar. Okey, faktor dia lagi, kita nak pilih susun akal ni, mesti ada saluran udara. Apa saluran udaraan selalunya? Kalau Fan. ada fan, lagi? Tingkap. Tingkap, betul. Lagi? Pintu. Pintu, Nina. Nina. Ni ada lubang-lubang kat dinding. Lubang-lubang kat dinding tu pun boleh, itu pun udaraan juga. Lepas tu, satu lagi, aircon. Kalau kita duduk pastry kitchen, awak ada aircon kan? Awak tengok kenapa hot kitchen dia tak ada aircon, pastry kitchen ada aircon. Sebab pastry kitchen awak kena bagi orang kata apa? Sejuk. Kalau benda-benda krim dia akan cair. Kalau awak tak ni kan, okey. Mesti dia ada kualiti udara yang baik lah. Kalau restoran mesti ada aircon juga. Lepas tu nanti kalau awak restoran, nanti kan setengah restoran kan macam sekarang kita pergi apa? Galbi yang dia masak untuk kita tu. Panas tak? Panas kan? Dia ada aircon tapi panas. Awak kena pilih sesuatu nak buat restoran tu, kena bersesuaian dengan apa yang awak nak bagi kat customer tu. Kalau jenis kitchen awak kedai makan awak open air, masa awak buat gira-gira gitu, okey lah juga kan? Taklah panas. Ni kita pergi dah Galbi tu mahal. Dia panas juga kan sebab dia masak tu. Tapi dia bagusnya dia ada exhaust fan dia betul-betul yang kita ni kan. Itu pun bagus. Atau penyelenggaraan barang tu mestilah mudah diselenggara dan barang ganti. Contoh, awak beli barang dapur tu, barang elektrik tu, awak tak tahu pun jenama apa. Jenama dari Cina ke apa ke yang awak beli dari Shopee. So awak pakai dalam 3 bulan, benda tu rosak. And then awak panggil lah maintenance punya ni kan, datang, awak betulkan. Dia cakap tak ada barang ganti. Awak bayangkan awak dah rugi kos tu sebab awak terpaksa tanggung lah kerugian sebab dia rosak sepenuhnya. Dah awak tak ada barang ganti, betul. Sebab tu bila awak nak beli sesuatu benda tu, kena make sure benda tu ada barang ganti. Bila ada barang ganti tu macam, okey. Boleh diperbaiki. Boleh baiki, kita boleh guna balik. Kos maintenance tak mahal dengan kita nak beli baru. Betul tak? Kalau contohnya baiki, kita barulah RM100, RM200. Nak beli baru, RM1,000. Kan? Ambil kira kos tu. Lepas tu, kecekapan tenaga macam saya kata tadi lah. Nas kata yang 3 bintang, 2 bintang tu, jimat tak tenaga elektrik. Lepas tu, satu lagi, kalau awak beli barang elektrik, awak jangan letak dekat dengan benda tempat yang sejuk. Macam ni lah, contoh benda yang panas jangan letak yang sejuk. Contohnya peti ais. Awak jangan letak pula tepi peti ais tu dapur. Dapur gas. Nanti orang kata apa? Peti ais tu yang akan rosak. Sebab panas. Dia haba tu kan. Barang elektrik memang tak tahan dengan yang panas sangat. Memang walaupun kereta, sebenarnya awak tak kereta tapi peti ais awak tu lama-lama dia akan rosak juga. Sebab itulah awak kena perlu tahu macam mana kita nak jaga barang tu. Okey. Peralatan perkakan solat pun macam saya kata tadi lah, dah lama apa semua kan. Okey, kita pergi pada jenis-jenis susun atur dapur komersial. Susun atur dapur komersial, so kita terus kepada dapur tu lah. So ni open kitchen. Awak tengok ni. Ni kat mana? Hotel. Sushi. Ni kat KL Tower yang macam awak makan dekat hotel tu yang atas tu kan. Ini awak makan kat atas tu. Dia memang tak masak kat atas tu. Dia cuma reheat semula je kat atas tu. Tapi dia akan hidang kat awak. Macam ni lah. Meja dia kat tengah. So dia akan hidangkan kat awak kan. So awak duduk kursi awak di ketinggian berapa ribu meter daripada tanah tu. So macam ni awak dia nampak pemandangan semua. So ini selalunya di Korea apa ke Sushi King dia tak masa depan. Dia cuma kan dia ada tu piring yang bergerak tu kan. Ini dia akan masak kat depan awak ni. Selalu dekat China, kat Korea banyak macam ni kan. Dan awak selalu tengok kat YouTube tu, dia boleh masak kat hot plate tu kan, nasi goreng ke apa. So ini dia dikenali sebagai dapur terbuka ataupun open kitchen. Ini open kitchen. Kalau awak pergi mana-mana, awak nampak macam ni, awak masak depan awak tu, dia panggil open kitchen. So dia boleh dilihat oleh pelanggan, operasi masak dijalankan di hadapan pelanggan.
sangat mementingkan kebersihan dan memerlukan tenaga mahir. Betul tak? Kalau macam awak pergi cafe, dia tu tak mahir. Awak tahu dia tak mahir. Contohnya dia nak roll cheese dekat ayam tu kan, awak nampak gigi-gigi tu, mesti pergi baru. Kita tahu. Sebab tu kita perlukan pekerja mahir. Kelebihan dia akan tarik pelanggan macam kita pun. Kita kalau nak pergi cafe kita seronok kan, sebab tengok macam dia serve kat kita depan-depan kita, masak depan kita. Lepas tu dia mesti kekalkan kebersihan. Of course lah, dah kita nampak dia nak masak apa, memang kita akan nampak dia masak apa. Lepas tu dia jimat tenaga pekerja. Kenapa saya kata jimat tenaga pekerja? Kalau awak rasa kenapa jimat tenaga pekerja? Untuk dia. Tak ada. Apa? Jimat tenaga pekerja. Jimat? Jimat? Kenapa? Macam tu kan? Kalau open kitchen ni kenapa jimat tenaga pekerja? Tak banyak bekerja. Tak banyak bekerja? Tak banyak bekerja, tak terlalu banyak mengguna twinny. Dia jimat pekerja tu sebab awak tak perlu hire banyak waiter. Kat kedai awak tu cuma bila dia tengah masak, dia masak kat sini. Terus bagi kat awak. Sudu ke apa pun dia akan tak by meja awak. Kan? Waiter tak perlu ada. Kalau nak ada waiter pun, dia tulis-tulis tu ke, ada seorang dia waiter yang ambil untuk order minuman. So ini pun bagus kalau awak nak buka restoran. Jimatkan kos. Cuma dia akan maintenance awak tu. Awak kena ni contohnya. Okey, dia memerlukan kos tinggi dan ruang tinggi. Contoh, katalah hotplate dia rosak. Apa ini yang rosak? Dia terpaksa tutup satu restoran. Sebab macam mana dia nak masak? Lepas tu nanti dia nak masak macam mana kan? Orang tengah baiki, lepas tu nak masak. Tak boleh benda tu rosak. Dia dah mengalami kerugian. Gitulah. Lepas tu suhu persekitaran akan jadi panas. Akan jadi panas lah. Bila orang lepas aircon kan, macam kita ni aircon bila ramai dia panas. Gitu lah. Sekejap saya naikkan suhu sikit. Saya bilang sejuk ke? Tak. Okey, dia sukarkan penyelenggaraan macam saya kata tadi lah. So dia seterusnya kita pergi kepada face to face kitchen. Face to face kitchen ni dia macam ni. Ni awak ni menghadap kau ni. Dia ni menghadap kau ni. Kau ni menghadap kau ni. Lepas dia kitchen kalau ni kita panggil bersemuka lah. Dia selalunya dia menggunakan untuk kapasiti yang besar. Contohnya ni, macam awak pergi airline punya yang buat makanan untuk airline. Macam Brahim Catering Airlines. Dia akan masuk dalam kuantiti yang sangat banyak. Bila sangat banyak, awak tengok periuk dia besar mana. Kali satu periuk macam tu. Hospital, cafeteria. Dekat sekolah kita tak ada kan restoran yang besar ni cafeteria. Tapi kalau luar negara, dia punya satu sekolah itu sangat besar. So dia akan provide food dekat sekolah tau. Macam Korea ke mana kan. Dia akan bagi anak-anak pergi sekolah tu makan. So yang mana kerja kafe dia tu sebenarnya macam ni. The situation dia. Kita kat Malaysia mungkin tak ada lah. Kita pergi kantin pun makan nasi lemak senang aja. Betul tak? Kan? Betul kan? Kan tak ada. Kat sana dia memang bayar terus dengan makanan anak-anak yang pergi sekolah. So macam ni kitchen dia. So dia akan sesuai untuk kemudahan makanan. Macam saya kata ni, hospital, sekolah, makanan penerbangan. So susu atur dia makan semua guna barangan stainless steel. Kalau blender dia pun dia akan pakai yang blender yang macam industri yang kita makan ice blender tu. Tak muat kalau blender kecil-kecil tu. Betul. Kan betul blender dia. Lepas tu dia memang memerlukan susu atur yang mudahkan pengawasan kerja. Contohnya macam ni. Contohlah awak di bos nanti kan. Awak dekat sini awak dia nampak ada semua pekerja. Kalau awak susun yang macam dia duduk kat bilik awak macam mana awak nak supervise kerja awak? Awak nanti kalau keluar bertahun-tahun awak kerja, awak akan jadi bos. Dan awak kena supervise kerja awak. Awak akan tahu kerja awak curi tulang ke, kat mana ke. So bila awak macam ni, keadaan terbuka macam ni, senang kita tengok kerja kita. Lepas tu tempat pembungkusan, pengedaran makanan, kawasan dia beza pada masak-masak. Macam ni lah. Tempat assembly bungkus apa, semua bungkus saja. Dia tak letakkan sekali dengan masak. Itu dia terbaik untuk restoran lah. Kalau restoran pun, macam kita restoran kita kan. Sampai setahap kita punya restoran dah memang apa, well known dan memang terkenal sangat. Kita nak buat macam ni.
Tapi pekerja dia sangat ramai lah. Bila kita nak buka macam ni, kita pun perlukan pekerja ramai. Pekerja ramai, kos pun tinggi lah. So, seterusnya kita akan pergi. Sekarang berapa? 2 kan? Open dengan face to face. Sekarang L shape. L shape ni dia memang disusun bentuk L. Dia macam tu. Okey kan? Macam tu. Selalunya dia dekat rumah je. Dia tidak akan dibuat untuk, kalau macam restoran jarang kita guna. Sebab ni sesuai untuk rumah yang ruang tak berapa besar, sempit gitu. So dia cukup untuk garis lurus atau selari. Ni sesuai untuk restoran perkhidmatan meja. Perkhidmatan meja ni contohnya macam orang pergi hantar meja awak lah. Macam contohnya KFC. KFC counter bukan meja. Fast food. Bukan fast food. Silap. Bukan fast food. Kita pergi food court. Food court. Betul tak? Kan? Pergi food court. Ada setengah order-order nanti dia pergi hantar kat meja. Tak apa awak order-order dia pergi hantar meja. Tak perlu. Tapi kitchen ni sangat sempit lah. Dia bukannya kitchen yang jenis macam besar-besar tu kan. Tapi selalunya jarang lah orang buat macam ni. Jadi macam awak dapat rumah kedai yang sempit, mungkin awak akan buat kerja macam ni lah. Lepas tu kamu tak lebih banyak peralatan pada ruangan yang sempit. Okey. Lepas tu digunakan untuk mencuci pinggan, dapur rumah je. Dia tak akan gunalah besar-besar sangat tu. Tak cantik kan. Okey, seterusnya adalah tapi dah. Island saya nak suruh apa? Island. Dia tak. Okey je lah. Habis punya. Itu 3. Okey, 3 ni. Okey, habis face to face sampai L shape je. So, nanti dalam ni saya ada buat nota lagi island dengan putra, dengan single straight line dengan U shape. Tapi nanti minggu depan kita akan buat kelas online. So kita tak ada face to face. So minggu depan saya decide kita akan nak pakai apa. Nanti saya akan WhatsApp awak lah. Maknanya kita punya Zoom ke. Zoom semua tahu kan? So pernah guna tak? Zoom tu dah delete. Tak pernah boleh install balik kan? Sebab Zoom saya boleh record yang tu. Sebab nanti saya akan untuk record lah pengajaran dengan awak untuk ditunjukkan pada Webex. Webex pun boleh record. Tapi sebab kalau bicara dia punya ID KK. Macam saya personal, saya tak pasti record untuk saya tu dia masuk kat mana. Jadi ini untuk penilaian saya, bicara pun penilaian saya. So awak nanti saya akan beritahu. So kat sini saya dah ada bagi ketetapan untuk apa lagi? Tak apa, sekejap lagi tinggal nama ni. Ini aktiviti dia. Nanti nama yang saya sebut ni nanti minta tunggu dulu selepas kita habis dan Azim, Azam, Nazri, Hanan. Tak apa, nanti next page saya beritahu. So kita akan ada cabut undi. Tapi saya terang siap-siap lah untuk awak pertama, batch awak pertama ni. Saya nak awak buat slide untuk topik. Nanti kita akan cabut lah siapa yang terdapat. Island kitchen, putra, single line dengan U shape. Tak kisah, nanti kita akan cabut nanti. So nanti bila kita akan buat cabutan tu, bila dapat tu, slide tu tak boleh lebih daripada 10 slide. So kita akan buat nanti untuk tu awak bentang pada saya melalui Google Meet ke, Zoom ke, apa ke, nanti saya beritahu lah nak pakai Zoom ke apa. So awak bentang dalam tu. Tak boleh lah lebih 10 slide, tak payah lama sangat. Sebab kalau 10 slide itu kan ada 4 grup. Saya dapat dia lebih 4 grup lah, 4 orang tu 4 wakil 4 slide. So kalau lama sangat tak dapat lah kan sampai ni. Saya nak dalam tu mesti ada kepentingan dia, kepentingan kitchen tu, ciri-ciri kitchen tu. Lepas tu dia punya gambar,
Lepas tu dia kena ada layout lah, layout kitchen tu. Maksudnya lukisan kitchen tu dari atas lah, macam mana dia punya kitchen tu berlangsung. Macam mana laluan kitchen tu, kegunaan dah kan? Kegunaan lah, kegunaan dia. Terus apa-apa lagi lah, maklumat yang penting tentang kitchen tu. Jadi awak get ready, minggu depan awak akan ada pembentangan dengan saya. Minggu depan saya tak akan ajar. Minggu depan ni saya nak awak yang ajar kawan-kawan awak. Selepas je saya ajar tu, kita akan buat quiz. Terus kita buat quiz. So jadi awak macam ni, awak kena betul-betul plan yang awak akan ajar student awak. Macam diorang tu semua student awak. So awak kena fahamkan diorang. Lepas tu nanti kita akan ada quiz. Kalau diorang tak faham, diorang tak jawab quiz, maksudnya awak yang betul tak betul. Itulah. Tapi nota yang saya bagi ni pun ada L shape, U shape, apa yang semua tu. Island kitchen tu ada nota saya bagi. Itu sebahagian je lah. Saya tak nak awak terus biji dengan nota saya. Jadi saya tak nak awak guna nota saya itu sebagai ayat untuk slide awak. Saya awak kena ada ayat yang diolah ke, Dramatis. ayat yang mudah lagi difahami ke, lagi cantik pada slide saya ke. Itu yang saya nak. Okey? Jadi awak kena kreatif lah. Minggu depan awak yang mengajar. Jadi awak ajar saya, kita sama-sama mengajar. So kita online tu, macam online tu, awak kan nanti akan masuk dalam saya punya meeting online tu. So dia macam ni, setiap ahli kumpulan mesti present, tak boleh wakil. Contohnya kan awak buat 10 slide, so awak ada 4 orang kan, itu 8 slide dah. So awak nak perlu 2 slide, 2 slide orang ni present, 2 slide orang ni present, 2 slide orang ni present. Ataupun awak kalau nak kecilkan, macam awak letak 4 slide je, seorang 1 slide. Kan? Okay. So awak present. Lepas tu minggu lepas supaya kita habis kelas tu, kita akan buat quiz. Kita akan buat quiz. So kita prepare and get ready. So saya tunjuk dulu saya punya classroom. Macam mana classroom tu? Awak tak pernah tengok lagi kan? Awak pernah buat tak Google Classroom ni? Tak. Tak. Kenapa? So dah, dapat tak? Dapat tak? Belum. Bukan start join kelas. Ada dia terus get start. Bagi start? Sudah, tekan get start dulu. Get start dulu. Kelas tu. Okey, dapat dah masuk dah. Ada yang dah masuk? Dah. Dah. Z di G kecil, apa kecil? Z pun kecil juga. 6 E S U. 6 I P P 6 P S U. Okey. Saya buat macam mana? Saya ajar awak setengah macam separuh masa kelas je. Sebab nanti lagi separuh lagi Yanu akan ambil, awak akan dengar kontrak pengajaran lah dengan Puan Azizi. So attendance yang macam Puan Azizi minta, nanti awak kat kelas Puan Azizi, awak akan collect attendance. Attendance yang kelas Puan Azizi nanti dia akan buat secara online. Kau dapat dah kan? Awak dah dapat dah kan? So isi tu. So ini sebagai kelas pengenalan kita, saya tak adalah buat yang heavy-heavy. Maksudnya kita tak ada buat test, tak buat quiz lagi. So minggu depan kita buat. Boleh tak? Tadi ada tu. Oh, Mahira. Miss Mahira. Okey, jadi kita sudah silah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rumuskan hari ini kita belajar. Kita buat conclusion sikit. Apa kita belajar hari ini? Kita belajar Waffle Jenis Kitchen 3. Yang pertama Open.
Kalau L shape tu dia sesuai untuk apa? Rumah. Open? Open untuk Storage kan. Dia bersifat macam mana? tak ada aircon. Tak ada aircon, ada aircon. Tapi dia terbuka. Ya. Kan dia bersifat terbuka. Jadi dia kurangkan tenaga pekerja. So, saya rasa kau faham sekarang ni. Yang lain tu kepentingan lah. Kepentingan macam mana kita nak buat. Okay? So saya tugasan saya dah bagi tadi. Saya bagi kepada kamu. Siapa yang tak faham, awak jumpa saya bersama saya dalam Google Classroom. Lepas tu, tapi masalah Google Classroom saya sekarang ni. Awak masuk Google Classroom saya. Nanti saya ada buat introduction tu. So saya ada buat nak berkenalan dengan awak. So awak masukkan gambar selfie awak. Gambar mana? Okey, masukkan gambar selfie awak. Lepas tu tulislah biodata sikit, biodata ringkas juga. Itu saya ada bagi arahan. Okey. Okey, sekian itu saja kelas saya pada hari ini. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana yusina ladina amanu wa amilus salihati wa tawassau bis sabr. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera. Okey. Kita jumpa lagi pada semester ni. Saya pun gembira lah dapat jumpa awak balik kali ni. So macam tak sangka juga saya akan masuk balik semester ni. So kita jumpa ni, okay, tak apalah. Kita start the new lah. Subjek pun baru. Saya pun tak pernah ajar awak semester ni. So ini kita telah kenalan. Sebenarnya saya akan mengajar semester 3 kan. So hari ni untuk kedatangan tadi dah ambil nombor IZ kan melalui Google Form. Okey, kita kedatangan, nanti saya ambil kedatangan juga untuk awak. Lepas tu satu lagi untuk kelas saya ni kita akan lepas ni kita akan buat secara online lah. Secara online tu nanti kita akan beritahu balik dengan Puan IZ sama ada kita nak guna platform apa, Google Meet ke, Webex ke ataupun apa-apa sahajalah, Zoom ke yang boleh untuk awak update dan sebagainya. So, jadi sebagai permulaan, mari kita mulakan kita dengan bacaan dulu kita saja. Okey. Seperti kita tahu sekarang kita mengalami masalah sikit lah. Dengan pandemik COVID ni, kita terpaksa kelas macam ni, kita terpaksa pakai mask 24/7. Jadi macam saya tahu awak tak selesa, saya pun tak selesa. Tapi kita cuba yang terbaik lah untuk kita punya pengajaran ni berjalan dengan lancar. Okey? So, hari ni kita seperti kita tahu awak belajar subjek Introduction to Food Service. So, awak apa yang awak tahu food service ni? Food service. So, tak tahu food service ni kita macam kita servis penikmatan makanan. Contohnya waiter tu food service, restoran tu pun food service, KFC tu pun food service. Apa-apa saja yang berkaitan makanan tu kita food service. Okay? So, jadi sebagai permulaan, mari kita tengoklah video dulu. Sini bisa. Tengok video dulu. So, ni untuk topik kita hari ni kita akan belajar jenis-jenis dapur komersial. So, awak tengok dulu video ni. Okey. Kerana FN, F5. Boleh.
Cik dah habis. Oi. Lagi betul dia ni. Okey. Kitchen ni saya bawa awak ke kitchen yang eksklusif dan mahal. Okey kan? Mewah. Klasik. Barang-barang dia. Seperti yang sudah tadi. Okey. Oh. Kat rumah je. Rumah? Ha, ni kat rumah. Mewah kan? Kalau awak nak masak tak? Dapur ni. Sayang kan? Nak tidur. Nak tidur je kat dapur. So, nanti kan? Okay, so saya stop cakap ni. Sebab video ni panjang ni. Nanti awak boleh tengok dah dekat YouTube. So, kita balik ke slide. So, apa yang awak faham mengenai dapur komersial? Dapur komersial. Kalau awak tengok video tadi, dapur mewah. Apa yang dapur komersial? Kalau dapur komersial pun awak rasa macam mana? Kita punya tajuk hari ni jenis ini dapur komersial. Sesuatu. Itu sesuatu yang berbeza daripada ni. Okey, lagi? Sah? Barang-barang tak mewah macam tu lah. Barang-barang tak mewah macam tu. Kalau Ahanan? Dia dapur untuk buat iklan. Dapur untuk iklan. Okey. Aisyah? Untuk orang VIP. Okey. Sebenarnya kalau kita pergi kepada dapur komersial, okey. Dapur komersial tu adalah dapur yang kita guna untuk kegunaan restoran, kitchen dan sebagainya. Dapur dia tu berbeza dengan awak tengok tadi. Awak tengok tadi mewah kan? Sangat cantik. Ini dapur komersial ni macam awak kat hotel, dekat restoran. Semua itu yang sangat berbeza daripada awak yang tengok yang mewah tadi. Yang tadi tu hanya di rumah. Okey? So kita pergi kepada kita punya pengenalan topik dulu lah. Yang tadi tu sebagai nak bagi awak tengok-tengok benda yang menarik lah. Pokoklah nanti kan kalau orang kaya, ada rumah, boleh buat rumah besar-besar cantik dapur itu kan. So kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan sesuatu dapur. Kita nak pilih macam mana kita nak pilih dapur komersial tu. Kerana nanti awak ada yang akan jadi usahawan, sama ada awak akan bekerja dengan industri. Bila kerja industri pun bila awak jadi bos, awak bila tempat tu baru nak operation dia punya kitchen tu. So awak yang tentukan barang apa nak nanti apa yang faktor yang sesuai awak nak ambil sesuai di dalam belajar ni. So kita akan belajar lagi jenis-jenis susun atau dapur komersial. So kita akan belajar dua satu topik ni lah. So lepas ni sebelum tu lepas ni awak semua download Google Classroom. Ya, Google Classroom. Dekat awak punya App Store ke apakah, awak download Google Classroom. Awak boleh snap code ni. So, awak boleh snap code ni, nanti awak akan masuk dalam tu, saya ada letak nota, tugasan dan sebagainya. Nanti awak boleh buat lah dalam tu. Senang. Awak boleh access dalam tu. Kalau kecuali macam saya tak dapat data. Ya? Yang warna hijau ni ke? Ya, warna hijau kanan. Okey, Google Classroom. So tak apa kalau awak tak download sekarang, dalam ni memang line dia agak teruk sikit. So, nanti awak download, masukkan kod tu. Join the class, nanti awak boleh masuk tu. So dalam tu saya ada buat aktiviti juga. Nanti awak masuk kat Google Classroom tu, awak masukkan gambar selfie awak. Sebagai saya pengenalan dengan awak. Selfie awak, asal mana, awak buat little biodata awak. Masuk dalam tu. Tapi awak tak perlu, jangan masuk pada bahagian komen. Awak masukkan pada bahagian share your new post, macam awak punya post yang baru. Okey. Sekejap lagi kita pergi pada tu. So kita pergi pada topik dulu. So dapur komersial, definisi dia adalah kebiasaannya dapurnya besar dan luas, dilengkapi dengan peralatan halasak berbanding dengan kediaman. Maksudnya awak dapur komersial ni awak tak akan ada rasa untuk nak
dapur rumah. Tak cantik pun. Dia pakai, semua pakai stainless steel. Semua pakai besi je. Jadi dia sebab dia guna untuk heavy duty punya operation. So, dapur komersial ni biasanya dia ada undang-undang kesihatan awal. Contohnya, sebelum kita buka operasi restoran, kita kena berhubung dengan Kementerian Kesihatan untuk ambil typhoid, untuk dia. Lepas tu kita akan ada dengan bagian perbandaran untuk dia cek kepaipan kitchen kita okey ke tak, apa semua. Itu dapur komersial. Dia sangat, orang kata pun tak familiar dengan dapur yang biasa kat rumah kita. Sebab kita nak buat paip macam mana pun kan. Nak buat paip besar ke, kecil ke, tak kisah. Ini dia ada undang-undang dia sendiri. Lepas tu kalau macam restoran-restoran besar, dia setengah macam kalau ni dia akan ambil sijil halal. Sijil halal tu sebab apa? Ada setengah-setengah restoran dia serve arak, dia serve apa, jadi dia bercampur makanan halal dengan tak halal tu. Jadi bila dia ambil sijil halal, okey, dia verify kata makanan dekat dapur dia halal. Cuma minuman je dekat kaunter tu je yang ada halal dan tak halal. Duduk. So tu ada setengah-setengah hotel dia memang akan, hotel masalah dia akan ambil sijil halal untuk nak verify kitchen itu halal walaupun dekat bar dia memang ada jual arak dan sebagainya. Okey. Kita pergi ke seterusnya adalah keperluan dapur komersial. So, dapur komersial ni keperluan dia mesti ruang masak tu sesuai dengan menu yang ditawarkan. Contohnya macam awak buka gerai goreng-goreng ni je. Macam gerai goreng-goreng tom yum tu. Tapi awak pakai dapur arang. Sesuai tak? Tak sesuai kan? Sebab apa nanti? Dia akan masuk dalam tu, habuk-habuk dalam makanan awak. Kadang-kadang tak hygiene, tak bersih. Jadi kemudahan laluan khas bagi perkhidmatan waiter dan barangan. Contoh, kat sini siapa yang mak ayah dia ada kedai makan? Aisyah. Okey. Awak mesti ada kan tempat untuk simpan barang. Kat mana kalau macam? Tak, bukan. Maksudnya bila ayah awak datang, dia ada ruang kosong untuk letak barang kat situ. Betul tak? Lepas tu ada laluan untuk pekerja. Orang yang ambil makanan, dia akan lalu kat situ dia ambil makanan. Yang masak kat situ dia. So itu maksudnya laluan khas. Maksudnya dia tak bercampur. Waiter tu tak akan lah duduk. Dia tak akan lalu lah ni tukang masak tengah goreng. Dia pun lalu lah akan masak lah. Tak. Dia akan pergi ambil makanan yang tukang masak-masak kat meja khas dia. Okey. So kita ada laluan khas. Lepas tu mudah di pembersihan dan sanitasi. Contohnya peralatan kita kat kitchen. Kenapa kita pakai keluri yang macam stainless steel? Sebab senang. Gelap pun dah okey. Kalau kita nak basuh dengan sabun pun dia tak berkarat. Kan? Lepas tu, pilihan susun atur dapur yang sistematik. Kalau ruang tu sempit, janganlah letak barang banyak sangat. Nanti kau dia kan dapur kita. So, kalau ciri-ciri dapur komersial, apa yang awak rasa lah? Kalau dapur komersial ni apa ciri-ciri dia? Luas. Barang tersusun. Lagi? Ada section dia sendiri. Ada section dia sendiri. Lagi? Azab? Kemas. Okey. Kita tengok Lepas tu, kalau ni dapur komersial, kita mesti ada peralatan dan perkasan dapur dah. Mesti tahan lasak. Mesti saya kata, kuali awak apa semua, awak mesti pakai yang tebal-tebal. Awak pasal awak pakai kitchen wok apa semua tu tahan kan untuk api yang sangat kuat pun dia tahan. Lepas tu penggunaan seharian yang senang dibersihkan. Tengok kalau awak pakai wok tu, awak buang air itu tengah api panas awak curahkan air, lepas tu ni dia dah hilang minyak-minyak dia. Macam dia dah senang untuk awak bersih guna brush tu kan. Tak perlulah awak sabun suntal dulu masak pula. Awak banyak order ni kan. Lepas tu perkakasan dia selalunya memang dia akan guna stainless steel. Lepas tu penyediaan makanan. Penyediaan makanan ni dia akan bahan mentah dan bahan yang dimasak diasingkan. Contohnya tempat potong daging, potong daging. Tempat masak, tempat masak. Contohnya yang ni saya di hotel lah. Kalau restoran mungkin kedai makan, mungkin dia tak dia ada juga macam tu, tapi dia tak terlalu memfokuskan untuk pengasihan tu. Kalau dekat hotel, dia akan ada satu tempat tu untuk butcher. Butcher tu dia hanya potong daging, potong ayam, potong sotong, dia yang akan proses semua. So semua outlet-outlet lain akan ambil dekat dia. So untuk pergi masak apa, ambil dekat situ. So tak ada bercampur bahan mentah tu dan bahan yang masak. Seterusnya adalah bahagian perkhidmatan. Macam saya kata tadi, dia mesti ada laluan untuk dia nak keluar kat pelanggan. Contohnya kalau kat hotel, awak pergi kan, awak tak nampak pun kerja tu masuk kat mana.
Lepas tu dia keluar kat mana. Bukan contohnya di semua makanan kat makan. Sebenarnya dia sebab itu yang dipanggil laluan khas. Jadi dia masuk ikut sini, dia keluar ke sana. Sebab dia tak nak bagi operasi tu terganggu. Waiter tu nak ambil, nak hantar makanan, dia nak masuk lagi pinggan dia. Nanti ganggu kan laluan tu. Okey, penyimpanan yang bijak. Apa penyimpanan bijak? Barang kat tempat yang betul. Lepas tu, lagi? Contoh bahan basah sampai tempat sejuk, simpan tempat sejuk. Simpan sejuk. Kering kita campur dalam. Tak boleh campur, ya betul. Kalau kita penyimpanan barang ni, selalu kita kena ambil keutamaan. Contohnya kalau restoran, kita kedai makan, contohnya. Kita akan ada sabun, basuh pinggan, apa semua. Kita tak meletak sekarang ke barang-barang kering kita, dry store kita. Contohnya dry store kita tu, kita letak bawang, cili kering, semua sas, semua yang kering tu. Takkan awak nak letak cuci pinggan kat situ? Awak mesti tak jauh sikit kan? Tu tak lain. Tak boleh, nanti kita berlaku keracunan makanan. Kita tak nak benda tu. Lepas tu benda macam misal kata tadi, yang basah tu kena simpan. Dia ada dua, sama ada chiller ataupun freezer. Kalau freezer yang beku-beku, yang macam awak tak nak guna lagi, simpan freezer. Kalau nak guna sayur apa, chiller. Kalau sayur simpan freezer, beku lah kan. Jadilah sayur frozen macam awak buat nasi goreng Cina tu kan. Okey. Bahagian memasak makanan. Saya ni contohnya di hotel lah. Di restoran ni memang kita akan ada satu besar kitchen dapur tu. Kita akan share semua. Kalau di hotel, nanti awak kita nanti saya sarankan awak untuk pergi ke hotel. Sebab awak boleh tengok the real situation. Macam mana operasi yang sangat besar diuruskan dalam satu tempat. Contoh, kalau hotel besar-besar, dia akan ada pastry kitchen. Pastry kitchen, dia duduk satu outlet dia je. Lepas tu dia akan ada hot kitchen je. Lepas tu nanti dia akan ada Chinese kitchen, dia ada Thai kitchen, dia ada banyak-banyak. Kalau cold kitchen, awak duduk kat situ. Contohnya kalau awak telah datang hari awak pergi kat situ, awak duduk cold kitchen. Hari-hari awak akan buat sandwich, awak belajar potong buah, awak akan buat cut fruit, macam-macam tu. Jadi awak kalau kita awak tengok, sistematik. Jadi yang ni je. Kalau dicampur semua, dia tak boleh nak fokuskan lah yang mana satu kan. Jadi sesuatu yang cakap tu, dia mestilah ada tersusun. Lepas tu dia ada zone style tu macam saya kata lah tadi tu. Outlet lain. Itu kalau property yang besar boleh lah. Kalau property kecil kita tak mahu nak begitu kan. So untuk senang lah. Yang mana dirasakan sesuai untuk sesebuah tempat tu. Okay. Seterusnya kita bagi pada faktor pemilihan susun atur. Kalau kita nak pilih susun atur yang sesuai untuk dapur komersial. Pemilihan contohnya macam awak tengok gambar tu, dia jatuh tu. Kehel dah lantai. Takkan awak nak pilih lantai yang licin. Kita dapur, kita ada tile khas yang untuk dapur saja. So, saya di UTHM saya akan belajar tentang reka bentuk fasiliti catering. Subjek reka bentuk fasiliti catering tu awak akan tengoklah kat situ dia akan ajar jubin apa yang sesuai untuk kitchen tu. So macam sama juga. Kalau awak nak pergi dari dapur tu, awak kena tengok apa yang sesuai peralatan, perabot untuk lantai, awak kena tengok semua dari semua aspek. Awak tak boleh nak macam simply pilih. Kalau awak letak tile macam ni dekat dapur, nanti minyak tumpah, awak akan terpijak dan awak jatuh. Okey. Saiz ruang mestilah kalau kita ruang tu kecil, kita kena beli peralatan tu yang sesuai dengan ruang kecil. Jangan pula kita ambil barang tu besar, mungkin kita ambil stove yang 3 tungku punya, yang macam tu, yang apa nama stove yang besar tu. Tapi dapur kita buat ada 2 tungku je. Lepas tu dah membazir kat situ. Kita nak, takkan nak potong, tapi potong. Lepas tu kecamatan. Dan satu daripada penggunaan elektrik. Barang elektrik kalau kita nak beli di ni, selalu kita akan guna barang-barang elektrik yang ada logo siri, yang memang ada ketahanan yang sangat lama. Kita pakai, contohnya kalau kita tengok kita beli peti ais kat rumah. Awak tengok dia ada kan logo 5 bintang, 3 bintang. Yang tu apa? Kecamatan. Okey lagi? Kualiti. Syah, apa dia yang berada? Demand quarter.
Tak pasti. Okey, sebenarnya bintang tu kalau awak tengok kan, TI di TV dia ada 3 bintang. Bintang itu adalah kecekapan tenaga dia. Berapa kuat benda tu? Benda tu berapa cekap dia menguruskan tenaga. Kalau dia 5 bintang, maksudnya dia bagus dalam menguruskan tenaga. Dia tenaga tu dia tak terbazir, dia ambil dekat dia je. Kan elektrik kita, walaupun kita putuskan tutup plug dia stay juga berjalan elektrik tu. Kadang-kadang benda tu dia tak berapa cekap untuk menguruskan tenaga. Sebab tu dah ada, kalau 5 bintang tu rumah awak akan save sikit lah elektrik, macam itulah. Tapi kalau awak 24 jam tak save juga, kan? Okey, lepas tu yang seterusnya adalah saiz dan manfaat setiap inci persegi dapur. Macam kalau kita buka restoran besar, lupa dah bagi peralatan tu yang sesuai. Jangan peralatan tu macam kecil sangat dan sebagainya, kan? Seterusnya salur pemudaraan. Pemudaraan, kalau kat dapur komersial, apa yang selalu orang pakai pemudaraan selain pada exhaust fan? Kipas tu. Yang kipas yang itu kan. Okey. Lagi? Turbin. Apa dia? Turbin apa nama? Yang macam ada kalkulan dan ada dia. Turbin apa nama? Tahu. Exhaust fan aku tu. Dia exhaust fan ni dia ada banyak-banyak jenis. Kipas macam Syafina kata tu pun exhaust fan juga. Dekat kitchen. So kita pakai apa lagi? Aircon. Betul. Aircon betul. Kitchen ni kan bateri. Macam sebelah lah awak guna pun. Awak pakai aircon. Lagi? Biasa. Kipas biasa pun kita pakai kan. Kalau panas sangat kan, kipas pakai. Kipas biasa kalau contohnya betul awak tidur sate, nak pakai kipas juga. Nampak awak kipas sate kan. Jadi awak pakai grill elektrik. Kan? Okay. So pemudaraan ni dia lebih kepada macam mana kita nak keluarkan haba daripada satu kawasan yang kita duduk tu, dan tak bagi terlalu sesak lah. Bila kita tak ada udara satu tempat, kita sesak nafas kan contohnya. So kualiti udara tu bau memainkan peranan. Awak pernah kan pergi setengah kedai, dia tak ada exhaust fan. Sekali tumis tu, habis satu kedai bau kan. Awak cakap, macam awak tak bersih-bersih dah. Tak boleh. Awak kena ada macam kepuasan pelanggan jugalah kalau kita buat macam tu kan. Penyelenggaraan, awak harus beli peralatan yang mudah diselenggara dan dapat. Contoh kalau awak pergi, awak ada dapur, awak beli dapur yang order Shopee dari made in China. Contoh. So awak pakai 3 bulan, awak kena beli. Betul awak hantar maintenance, so dia baiki. Dia cakap, sorry lah, barang ni tak ada spare part. So awak fikir awak memerlukan kos tu double. Nanti awak kena beli lagi. So awak kena fikir beli benda yang ada alat ganti. Selalu kalau hotel, yang brand yang pernah saya tengok lah, Chef Shore kan, dia orang akan pakai brand Berjaya. Peti ais Berjaya, mixer Berjaya, dia akan pakai nama Berjaya tu. Yang tu untuk peralatan industri lah, kita sesuai dengan peralatan komersial dan komersial ni. So dia peralatan tu memang tahan lasak. Tahan lasak, tahan lama, dia lambat rosak. So once kalau nak tahu, awak semua nanti nak buka bakery ke, awak nak buka restoran ke, ambillah belilah brand tu. Saya bukan nak mengusulkan, saya pun tak tahu kan, saya tak pernah pun. Pakailah peti Berjaya tu, takkan nak pakai orang kecil dia dan gitu. So mostly Berjaya, jarang lah kalau nama-nama lain. Sebenarnya kecekapan tenaga, macam saya kata tadi, yang kita kata apa, 3 bintang, 5 bintang tu kecekapan tenaga. Macam mana tenaga tu digunakan. So kalau strategi pesanan, kalau kita barang sejuk, contohnya peti ais, jangan letak dekat dengan suhu haba. Contohnya bila awak buka restoran ke apa, peti ais awak jangan letak di dapur. Nanti dia akan cepat rosak. Sebab haba kan, dapur kita haba panas sangat, dia akan cepat rosak. Berosak awak kena maintenance selalu. Okay? So peralatan dapur mesti tahan lama, lepas tu mudah dicuci lah. Lepas tu dia kena sesuai dengan kapasiti banyak. Contohnya bila awak pergi kerja makan, akan ada satu hari tu orang akan order tempat catering kat awak. Awak punya kuyuk besar ni je. Mana awak nak buat tu? Untuk orang tempahan untuk 100 orang, 200 orang. So awak kena ada juga peralatan yang besar dan peralatan yang kecil. So jenis susun atur dapur. So awak rasa jenis susun atur dapur ni macam mana? Lebih kurang
dia? Bentuk dia. L. L. Betul? Ini L. L juga. Ni. Ada sunungan, dia ada island kan? Dapur dia kan? Dia ada buat L, bukan ada island pula kan? Island tu macam selalu kita tengok apa? Reality show kan? Macam lima recah, lima rasa. Gitu. Lepas tu, okey, kita masuk ni susunan tu dapur. Ini adalah open kitchen. Jadi dia masuk ke dapur kitchen. So, open kitchen tu rasa macam mana? Tengok gambar tu, rasa macam mana? Customer. So kan, dia gambar. So gambar yang pertama tu adalah dekat, dia macam kurang macam KL Tower. Yang dekat KL Tower tu dia ada makan yang drive-in yang atas pukul. Ya, yang artis selalu pergi tu. Banyak, ramai lah. Sekarang ramai dah pergi sekarang ni kan. Tapi awak nak drive-in atas tu pun awak mesti RM1,000 lah. Sebab awak nak tengok view dia. Dan dia pun konsep open kitchen. Sebab memang dia tak masak kat atas tu. Selalunya kalau kat atas tu yang saya tengok, dia tak masak pun. Dia cuma reheat semula. Tapi dia serve depan awak. Itu pun dia kira macam open kitchen. So dia memang akan pergi dalam pelanggan. Lepas tu dia masak. Dia selalu memerlukan tenaga kerja yang mahir. Contoh macam awak pergi restoran Korea. Ini kat Korea lah dulu ni. Dia akan masak kat awak. Awak bayangkan dia akan ada hot plate tu je. Dia takkan ada periuk, dia takkan ada apa. So dia akan buat nasi goreng depan lunch kat awak. Kan ada kadang-kadang awak tengok Facebook ke Instagram yang telur tu pecahkan kat situ kan. Gitu. So dia kena mahir. Dia mahir, dia boleh buat tu sebab awak pun ni. Kita cakap senang lah. Awak pergi dekat K-Fry. Siapa dah pergi K-Fry dah? Saya. Benar. Tak pun kalau awak tak pernah pergi K-Fry pun, apa yang sini awak masak lunch? So garden ke, apa nak galbi ke, apa-apa ke, awak pergi kan. So dia masak lunch kat awak. Dia goreng-goreng. Kalau awak pergi K-Fry, contohlah kan awak tengok video-video, kalau dia tetap mahir, awak tahu dah masa dia nak gulung cheese kat awak kan. Lambat dengan slownya. So sebab tu dia perlukan tenaga yang mahir. Tenaga kerja mahir supaya dia buat. Lepas tu satu lagi, dia kalau dapur open kitchen ni, kita kena pentingkan kebersihan. Sebab orang terus nampak direct dengan kita. Awak buat kan, tiba-tiba awak kan gatal lah, lalu lah, buat hidung. Dia nampak. Dia nampak. So awak kena jaga hygiene awak. Tambah sekarang kalau kita tengok COVID sekarang ni, awak rasa awak susah tak? Bila awak kena pakai mask banyak masa, lepas tu orang tu nak masak daripada orang kan. Itu hard. Yelah dekat open kitchen ni. Lepas tu dia jimat tenaga. Kalau open kitchen ni kita jimat tenaga sebab kita tak perlu nak hire pekerja ramai-ramai. Contoh, yang masak tu dah seorang dah. Dia masak kat situ. Tak perlu dah nak serve. Sebab orang duduk keliling dia. Ambil tak? Settle. Lepas tu habis kuat pun waiter ada 3 orang lah untuk ambil order je. Tak perlu ramai-ramai. Tapi kalau restoran biasa, dia hantar, ambil, yang masak lagi. Gitu. Lepas tu, tapi dia perlukan kos yang tinggi dan ruang pun yang besar. Memanglah untuk stove dia saja pun katalah besar ni. Kawasan stove dia. Orang tu nak duduk, ini dah banyak lagi kan. Ataupun dia buat rotary macam pergi sushi tu. Dan dia ada dia masak tu. Paling best kalau kita pergi Nippon sushi tu kan. Sebab dia ada macam robot dia tu hantar kat kita. Awak try lah. Kalau tak pernah try lagi, awak try Nippon sushi. So dia sukar untuk penyelenggaraan. Contoh kalau kata dapur awak tu rosak, tiba-tiba dapur tu awak tu rosak, so awak macam mana? Awak dah contohnya awak panggil orang maintenance untuk baiki awak punya dapur. Awak terpaksa tutup satu restoran sebab awak tak ada tempat lain dia nak masak. Itu keburukan dia, ada kelebihan dia. Okey, jadi suhu persekitaran awak akan jadi panas. Dan dia masak kat situ, is a fan. Awak tak aircon sekeliling, mungkin dia tak rasa. Sebab dah dah haba kan. Nah. So seterusnya kita pergi kepada face to face kitchen. Apa yang awak faham face to face tu? Memanglah pasal muka. Rasa-rasa lah. Rasa-rasa macam mana? Dia masak bertemu muka. Okey. Muka dah tu.
Daripada gambar ni awak tengok, awak rasa ni kitchen macam mana? Dia macam satu orang. Banyak. Dan banyak, betul. Saya cakap tu banyak. Dia ni selalunya dia banyak sangat, macam besar sangat. Contohnya hospital. Awak tengok hospital, kalau dia hantar satu troli, itu untuk satu ward. Itu satu ward. Awak bayangkan lah, awak sebab kat hospital kita tak tahu dia masak kat mana. Lupa dia punya kitchen untuk masak satu hospital tu lebih kurang gambar yang pertama tu. Satu meal, satu periuk yang besar. Itu satu hidangan. Macam kari untuk satu. Macam Dia ada kan kat EAB tu apa nama tah dia punya company yang masak untuk hospital. Kalau masak untuk hospital, kawan saya pernah ikut kat situ, dia pakai suit macam PPE tu. Yang apron macam PPE tu. Lepas tu pakai kasut boot, dia tak boleh. Dia pakai bersih punya. Dia hygiene, betul awak kena pakai glove. Tapi awak punya tools dia sangat besar. Contohnya awak pakai sudik kan. Sudik awak satu je kan. Ni sudik awak pegang. Ui. Lepas tu sekali dia masak-masak memang. Bila awak masak satu wok dia tu, pegang awak buat sambal. Sambal dia terus satu periuk besar gitu. Jadi kan selalunya dia akan atur menghadap macam ni. Ini masak, saya menghadap Finas sini. Tengah ni periuk, sana Finas, depan Finas periuk. Kat bahagian sana grill. Macam tu. Dia ruang dia luas tapi senang untuk disupervise oleh kita punya bos. So buah boleh nampak semua buat apa sekarang ni. Dia macam tu. So dia akan ada asing. Penyimpanan buku asing macam kat tengah tu. Lepas tu ini yang hujung tu awak tengok lah. Dia tulis kat sini. Kebiasaannya tempat pembungkusan, pengedaran dipisahkan daripada kawasan masak. So tengok Acik ni, dia susun makanan dia asing. Awak boleh tengok dia pakai macam sup PPE, dia topi ke apa, walaupun dia duduk tu pakai topi. Lepas tu dia ada jenis dapur ni bukan gaya yang terbaik untuk restoran. Restoran tak sesuai lah. Sebab kita masak banyak sangat kan. Tapi untuk sekolah, hospital, makanan penerbangan. Cuma kalau makan penerbangan dekat Selangor adalah Ibrahim. Elman Catering. Penjara saya juga. Penjara pun macam ni. Tapi kalau kat penjara yang masak tu banduan sendiri. Askar pun macam ni. Kalau dia angkat askar kan, dia orang punya camp tu kan. Banyak. So dia makan masak macam ni. Macam ni lah. Kalau kat sekolah, kalau saya kata kat sekolah, kat Malaysia tak ada. Kat luar negara ada. So awak boleh tengok high school kat luar negara ke, kindergarten dekat luar negara ke, sekolah sebab dia orang kat luar negara bayar ikut standard kan. Dekat sana dia akan masuk belajar tu, awak terus bayar dengan yuran makanan sekali. So pelajar tu dia pergi begini, masa rehat dia akan ambil. Contohnya awak tengok movie Mak Saleh, kan dia ada KK high school yang beratur ambil tray tu kan, dia letak makanan. So macam ni. Ini dia macam ni, dia konsep dia macam tu. Kat luar negara ada. Malaysia tak adalah, kita kena kena beli sendiri nasi sengit sengah kan, air biasa ni tak, dia memang berbayar. So seterusnya kita pergi kepada L-shape. Kan tadi kan rumah-rumah masing-masing ada L-shape kan. So dia memang akan bentuk L. Awak boleh tengok layout yang tengah tu. Dia ada dapur sana, sinki sana ataupun sinki situ, dapur situ. Lepas tu dia ada peti ais. Dah. So biasanya ruang ini tidak mencakupi garis lurus ataupun selari. Soalnya macam ni lah, dinding macam ni, straight ni, tepi tu jadi corner. Gitu. Sebab lepas tu dia sesuai untuk ambil peralatan restoran perkhidmatan meja. Contohnya restoran perkhidmatan meja ni orang order boleh kita buat. Contohnya macam restoran biasa lah. Restoran biasa bukan? Dia campur kat kedai susun macam ni. L ke U ke? U. L U tu kalau restoran dia akan susun macam itu. Sebab dia nak meja tengah. Meja tengah. Sebab dia nak jimatkan ruang. Sebab ruang kalau kita buka restoran dia sempit. Kan dapur dia sempit. Mana nak simpan barang kat situ, semua kat situ. Lepas tu kebiasaannya memang dia akan buatlah tempat cuci pinggan, lepas tu dapur, lepas tu peti ais. Dia ada benda-benda tu lah. Secaranya L-shape ni memang kat rumah je. Kita jarang nak guna
guna untuk kata apa, restoran-restoran yang besar-besar lah, macam yang komersial sangat tu. Tapi ada je restoran yang pakai macam ni, tapi tak meluas. Okay. So hari ni saya rasa setakat tu je. Saya punya slide sampai sini je. Tapi awak ada tugasan. Minggu depan saya akan buat pengajaran online. So awak yang akan mengajar dalam tu. So kita akan buat pengajaran berpusatkan belajar. Maksudnya awak yang ajar kawan-kawan kelas awak. Tapi saya akan ada lah dalam video tu. Bila saya perlu saya akan masuk. Okey, kita sekejap lagi saya akan bagi tugasan. Tugasan tu awak boleh buat cabut undi lah. Itulah. Tapi tak ada juga. Cabut undi. Lepas tu dia ada Seorang-seorang tu. Seorang-seorang. tak, grup. Grup saya ada dah kumpulan saya bahagikan. Maksudnya awak tak ada pilihan lah untuk nak pilih siapa partner awak. So kumpulan saya dah bahagikan satu grup 4 orang. So nanti saya akan minta wakil tu dia jumpa saya, Hanat dengan Azim. Dan Azim jumpa saya. Nanti kita akan buat cabut undi lah. Nanti tadi kelas kita pun saya dah bagi Nas dengan ni untuk jumpa saya untuk cabut undi tu. So nanti kita akan buat slide. Slide tu tak melebihi 10 slide. Saya tak mau 10 slide, tak nak. Lepas tu topik yang awak akan ni jenis kitchen ni juga, tapi jenis lain. Nanti akan ada island kitchen, akan ada food truck kitchen, single straight line kitchen dengan U-shape kitchen. Jadi awak yang akan terang nanti. Okay, yang ni ada nota ni saya letak dalam slide. Dan dalam Google Classroom tu saya letak nota ni. Tapi saya tak nak awak ambil bula-bula apa yang saya buat ni. Saya nak awak buat ayat awak sendiri yang baru, ataupun ayat yang lebih mudah orang, yang awak rasa awak faham. Awak cari di internet, dia dalam tu, slide tu saya nak awak letak dia ciri-ciri. Ciri-ciri awak boleh salin, ciri-ciri dapur tu macam mana, kepentingan. Lepas tu saya nak awak letak gambar kepentingan dan juga kegunaan lah dapur tu. Kegunaan. Lepas tu awak bagilah contoh layout tu. Layout tu macam tu lah awak tengok yang lukisan tu. Layout lukisan dia panggil layout. Kalau lukisan dakaran tu nampak tak? Kita panggil layout. So layout. Lepas tu nanti awak apa-apalah maklumat yang awak jumpa dalam internet yang bersesuai, yang sesuai dengan topik awak tu. Okey? So saya rasa itu saja. Saya pun dah bagi tahu dah kat belah awak yang satu lagi tu. So nanti masa present tu, setiap ahli kumpulan kena present. Contohnya awak buat 4 slide. Kan kita akan buat online. So kata masa sesi tu island kitchen. Island kitchen contohnya ni masa soal satu. Di satu ni puan ni satu slide. Contoh satu slide. Tapi tak boleh lebih 10 slide. Kalau awak ada 10 pun awak ijazah mana soalan nak berapa slide. Nanti awak present dalam Google Meet tu. Awak kena make sure kawan awak faham benda ni. Sebab lepas daripada awak buat pembentangan tu, kita akan buat test online. Saya akan buat test online. Saya akan buat quiz online. So awak terus jawab dalam jawab online tu. So saya akan buka dalam masa 3 jam begitulah. Ataupun kalau macam contohnya kelas kita ni sekejap kan. So saya akan bagi buka sampai pukul 5 petang contohnya. Sebelum awak balik ke, sampai awak rehat ke, awak boleh jawab. So makan tu nanti saya akan bagi kepada Puan Aizi lah. Sebab topik ni tidak ada quiz. Hari ni saya tak ada buat aktiviti banyak. Contoh awak pun dah tadi dah tengok Puan Aizi ni. Saya tadi saya meringkas awak. Cuma aktiviti awak hari ni, kita nak aktiviti perkenalan juga dalam Google Classroom. So sekarang dia dah tanyakan. So saya itu je. Saya rasa dah terang panjang lebar. Kalau apa-apa yang tak faham, awak boleh WhatsApp saya. Okey. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah.